Macam ni atas ni Turki kan, bawah sikit ni adalah negara Iraq, sebelah dia ialah Iran. Iran, Iraq semua ni adalah dulunya ialah Empire Parsi. So boleh bayang So belah timur ialah Empire Parsi. Belah barat, belah kiri lah, belah kiri kamu lah. Okey, sebelah semenanjung tanah Arab tu Laut Merah. Tahu Laut Merah? Laut Merah. Sebelah Laut Merah itulah benua Afrika yang mana mula dengan Mesir, bawah tu Sudan, ada Habsyah, nama sekarang Ethiopia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya Allah menemukan kita pada minggu ini sekali lagi untuk menyambung pengajian kita, perbincangan kita dalam kitab Fiqh Al-Sirah siri 1. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tajuk yang penting sebelum kita memahami dan mendalami berkenaan tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Pertama sekali mari ucapkan kita syukur pada Allah Ta'ala. Kemudian sama-sama kita selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, di atas pengulangan baginda bersama para sahabat. Alhamdulillah iman dan Islam sampai kepada kita pada hari ini. Baik, kita sambung tajuk rahsia pemilihan semenanjung tanah Arab sebagai tapak pancaran agama Islam. Maksudnya Ustaz tunjukkan kepada kamu peta, tapi tak ada pula whiteboard kat sini. Jadi kamu bayang-bayangkanlah. Okey, marilah kita mengkaji secara sepintas lalu berkenaan tentang bangsa-bangsa yang hidup di sekitar tanah Arab sebelum Islam. Dunia di kala itu boleh dikatakan telah dikuasai dan dikepalai oleh dua negara yang besar, iaitu Parsi dan Romawi. Dan di senarai yang kedua pula ialah Greek dan juga kerajaan India. Parsi di kala itu merupakan arena pertarungan agama dan falsafah yang beraneka corak. Pembesar dan pemerintah pada keseluruhannya menganut agama Majusi ataupun Zuraidish, yang mana antara ajarannya menggalakkan lelaki berkahwin dengan ibu dengan anaknya, anak perempuannya atau adik saudara perempuannya. Nah, ini ajaran Majusi, agama Majusi pada waktu itulah, yang mana bertapak dekat Parsi. Tahu tak Parsi kat mana? Tahu kat mana? Kat Parsi lah Ustaz. Memanglah. Kan, semenanjung tanah Arab, Ustaz tunjuk pada kamu. Kamu bayang-bayang je lah. Dalam satu kawasan semenanjung tanah Arab ada 3 buah negara besar sekarang ni. Pertama, Saudi Arabia. Bawah Saudi Arabia ada Yaman, ada Oman. Atas Oman tu sikit ada bahagian kecil, itu ada Emirates Arab Bersatu ataupun singkatan dia UAE. Pernah dengar? UAE, negara UAE tu kecil je atas Oman tu. Okey, ibu negaranya yang terkenal Abu Dhabi. Itu ibu negara UAE lah. Dekat situ juga ada Qatar, ada Kuwait. Itu semua berada dalam lingkungan semenanjung tanah Arab. Baik, boleh bayang So ada beberapa negara lah. Utara ataupun atas semenanjung tanah Arab ada negara Jordan. Dalam sebelah negara Jordan ada Palestin. Dekat tengah-tengah Palestin ada tak pernah tahu ada Israel. Negara haram Zionis Israel tu ada dekat tengah-tengah negara Palestin, dekat tebing barat istilah dia. Apa yang ada dekat Palestin? Masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Dalam tu ada Masjid Al-Aqsa. Dia bayang atas semenanjung tanah Arab ada Jordan, sebelah Jordan ada Palestin, ada Israel. Atas Palestin sikit ada negara Lebanon, kecil je. Yang mana baru-baru ni dekat negara Lebanon ada letupan kilang terbesar. Baru ni kalau kau ambil tahu lah. Atas Jordan ada negara Syams. Apa negara Syams? Syria. Nama sekarang Syria lah, dulu Syams. Ibu negara dia Damaskus dulu. Okay. Atas Syria barulah negara Turki. Sebelah dia, sebelah macam mana saya cerita lah. Macam ni, atas ni Turki kan, bawah sikit ni adalah negara Iraq, sebelah dia ialah Iran. Iran, Iraq semua ni adalah
dulunya ialah Empire Parsi. So boleh bayang So belah timur ialah Empire Parsi. Belah barat, belah kiri lah, belah kiri kamu lah. Okey, sebelah semenanjung tanah Arab tu Laut Merah. Tahu Laut Merah? Laut Merah. Sebelah Laut Merah itulah benua Afrika yang mana mula dengan Mesir, bawah tu Sudan, ada Habsyah, nama sekarang Ethiopia. Sebelah Mesir siapa? Libya, Tunisia, semua negara-negara Afrika lah. Atas dia barulah benua Eropah. Atas dia siapa? Sebelah Turki tu ada negara Greek. Negara Greek lah. Sebelah dia ada negara Itali. Itu semua ialah negara-negara Eropah lah. Okay, Sepanyol, Perancis, England, apa lagi, Jerman, itu semua negara-negara Eropah. Ustaz, macam mana Ustaz boleh hafal? Memang dah Ustaz tengok daripada kecil, peta tu lah yang Ustaz tengok setiap kali bangun tidur. Ayah Ustaz tampal kat dinding rumah tu. Bangun pagi tengok peta, bangun pagi tengok peta. Ustaz kata, hampir semua dunia, hampir semua negara dalam dunia lah Ustaz boleh tahulah nama-nama dia. Tempat-tempat dia. Jadi kenapa penting kita tahu berkenaan tentang peta dunia ni? Sejarah, apa-apa kamu belajar sejarah, dia tak akan lari dengan peta dunia. Kamu tak akan lari dengan peta dunia lah bila belajar sejarah. Sebagai contohnya, sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Contoh, kat mana kerajaan dia? Kat mana? Kat mana kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? Kedah. Dan nama pun Melaka, kat Melaka lah. Dekat Melaka tu yang kamu pergi ada dekat Ngamua ni kan. Itulah dulu kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kat situlah tapak dia dulu. Kemudian datang Portugis ambil alih, jajah jajah kerajaan tu, ditukar nama jadi Kota Formosa sebagainya lah. Jadi pentingnya tahu tempat supaya kita dapat gambaran bagaimanakah perjalanan sejarah itu berlaku. Faham? Okey, jadi kerajaan Parsi dekat negara Iraq, Iran sekarang. Kerajaan Romawi kat mana? Kerajaan Romawi dulu asasnya dekat Rom, Itali. Dan dia berkembang pergi pada Greek. Greek dulu ada kerajaan dia sendiri. Kemudian dia jajah kerajaan Greek, jadilah Rom. Rom ni terlampau besar sehingga kan terbagi kepada dua, Rom Barat dan Rom Timur. Rom Timur kemudian ditukar nama kepada kerajaan Byzantine yang duduk dekat kerajaan Konstantinopel sebelum datangnya Muhammad Al-Fatih. Okey, tu punya garis masa lah Ustaz bagi tahu secara lalu. Jadi antara dua kerajaan besar, kerajaan Parsi dan juga kerajaan Greek. Terbalik, kerajaan Greek belah sini timur, belah barat Kerajaan timur ada kerajaan Parsi. Dua-dua ni memang saling bertembung, berperang. Satu agama Romawi dia bawa agama apa? Agama Nabi Isa. Apa nama agama Nabi Isa? Agama Nabi Isa ialah agama Kristian. Bukan agama Nabi Isa. Sorry. Agama Nabi Isa yang mana agama kita lah, Allah SWT, menyembah Allah SWT. Kemudiannya orang-orang Kristian menjenamakan agama Kristian lah. Okay. Kemudian bertembung dengan orang-orang Parsi yang mana agamanya yang Ustaz sebut tadi sebagai agama Majusi. Okey. Dapat gambaran Okey, kemudian Empire Yazdajrid kedua, iaitu empire yang memerintah Parsi di pertengahan abad ke-5 Masih telah berkahwin dengan anaknya. Bukan setakat itu sahaja, malah tata susila dan sopan santun telah pun terpesong dari garis-garis bersifat kemanusiaan. Maknanya agama Majusi ni bukan agama yang menyembah Tuhan, agama yang direka untuk menyembah sesama manusia dan mengikut hawa nafsu sendirilah. Dalam agama kita haram bagi kita kahwin dengan ibu kita, haram. Haram bagi kita kahwin dengan adik kita, haram. Itulah agama Islam. Tapi tidak bagi agama Majusi. Mengikut apa yang ditegaskan oleh Al-Imam Ash-Shahrastani dalam kitabnya berjudul Al-Milal wal Al-Nihal, terdapat antara ajaran agama Mazdak yang menyebut bahawa kebebasan kaum wanita tiada hadnya. Begitu juga dengan kebebasan menggunakan harta benda dan seterusnya, menjadikan wanita dan harta benda ini kepunyaan dan hak milik bersama, tidak ubah seperti air, api, rumput, dari mana semua manusia boleh berkongsi tanpa sekatan. Seolah-olah keadaan pada waktu itu tidak ada ketamadunan akhlak. Perempuan bebas keluar pergi mana-mana, nak duduk rumah siapa-siapa bebas, harta kau harta aku berkongsi, bebas. Tak ada undang-undang yang sama macam agama Islam bawa. Seruan ini mendapat sambutan yang begitu hangat dari kalangan mereka yang memang berhaluan demikian. Maksudnya haluan apa? Haluan yang mengikut hawa nafsu lah. Kita nafsu kita memang kita lelaki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan lelaki, itulah nafsu.
Tapi bila tidak dikawal, jadilah dia bebas. Kan? Sama juga harta. Siapa yang tak nak harta banyak, betul tak? Kan? Nak kereta mewah, apa lagi nak rumah besar, apa lagi nak jam tangan besar, kan? Semua nak besar-besar. Siapa yang tak nak? Jadi itulah hawa nafsu. Kalau tak dikawal, tak ada halangan, maka dia akan jadi tidak terkawal lah. Okey, kerajaan Romawi pula ataupun kerajaan Rom pula begitu melawap dengan jiwa dan semangat penjajahan dan bergelut dalam persengketaan agama dengan pihak Kristian negeri Syam dan juga Mesir. Ini apa yang berlaku dekat utara semenanjung tanah Arab lah, iaitu pertembungan antara Kristian, agama dengan agama. Dia ada Katolik dengan satu lagi apa lah? Protestan. Kristian terbagi kepada Katolik dan Protestan. Itu saya tak tahulah. Yang sebenarnya banyak lagi pecahan dia, tapi yang antara yang terbesar yang saya tahu dua tu. Okey, bertembung. Kenapa bertembung? Adalah sedikit dari segi ajaran dia lah. Ia bergantung kepada kekuatan angkatan tenteranya dan cita-cita penjajahannya yang berkobar-kobar dalam rangka percubaan memodernisasikan agama Kristian untuk disesuaikan dengan matlamat dan cita-cita kemahuannya. Okey. Jadi orang-orang Kristian ni berlumba-lumba untuk menjajah dan membesarkan kerajaan dia. Sebab apa? Sebab mereka menganggap bahawa menjajah dan membesarkan kerajaan dengan membawa agama Kristian itu adalah satu matlamat yang mulia lah. Okey. Negara ini juga berada dalam keadaan huru-hara dan kucak-kacir dari negara Parsi yang hidup dengan segala kemewahan, iaitu kemewahan dalam kemerosotan ekonomi dan pemerasan terhadap rakyat jelata. Kenaikan cukai yang begitu melambung tinggi merupakan suatu gejala yang biasa dan telah menjadi satu lumrah. Soalnya pada zaman itu, zaman yang tidak ada undang-undang seperti mana yang agama Islam bawa, bahawa teras undang-undangnya adalah berdasarkan hawa nafsu. Jadi pemimpin dia semua nak hidup mewah. Macam mana pemimpin nak hidup mewah? Pemimpin ada kuasa, pegang kerajaan, memegang ketentera. Dia boleh peras ugut rakyat untuk bayar cukai yang mahal. Jadi rakyat yang kerja susah payah, bertani kan, bertukang, membina bangunan, kerja susah. Tapi si pemimpin ini hanya duduk senang lenang, peras ugut lah rakyat, bayar cukai. Okay, jadi pemimpin hidup senang, rakyat jelata hidup susah. Greek tua pula tenggelam ke dasar lautan khurafat dan dongeng tidak memberi sebarang faedah dan natijah yang berguna sama sekali. Negara India pula di kali itu, menurut Profesor Abdul Hasan An-Nadwi, telah mendasarkan bahawa ahli sejarah dan pengarang sebelah suara menyatakan yang India di permulaan abad ke-6 Masih telah terlantar ke lembah kemerosotan agama, akhlak dan masyarakat. India bersama jiran tetangganya dan saudaranya turut berserta dalam bahagian dalam kemerosotan akhlak dan kemasyarakatan. Perlu kita ketahui bahawa anasir-anasir yang menyeret bangsa-bangsa ini ke lembah kerosakan dan perpecahan ialah kemajuan dan tamadun yang berasaskan pada mata benda material dan semata-mata. Berdasarkan ayat ini, tengoklah contoh tamadun-tamadun yang hebat dulu. Contoh dekat tamadun Mesir. Apa yang ada kat tamadun Mesir? Ada piramid Giza kan? Ada piramid yang besar tu kan. Kenapa nak dibina piramid Giza tu? Banyaklah dalil-dalilnya. Antaranya yang masyhur disebutkan pembinaan piramid Giza tu adalah untuk mencabar Tuhan. Firaun bina piramid tu supaya dia boleh naik atas dan dia cabar Tuhan. Sebab Firaun kata dia Tuhan, jadi nak cabar Tuhan. Dia bina bangunan tinggi-tinggi, dia nak cabar Tuhan. Akhirnya ke mana tamadunnya? Hancurlah. Seperti juga dekat India. India ni agama yang biasa kita dengar ialah agama apa? Hindu ataupun Buddha, yang mana memang menyembah berhala lah. Kalau dibina berhala bukannya kecil-kecil berhala, tak, sebesar-besar berhala dibina kan. Okey, menunjukkan syirik tu, menunjukkan bahawa manusia tu memang dah tempah ke arah kemerosotan akhlak. Tamadun dan kemajuan kebendaan dengan aneka sebab-sebab yang timbul darinya hanyalah tidak lebih dari satu jalan semata-mata, iaitu jalan yang tidak memberikan apa-apa erti. Lantaran ketandusan fikiran yang waras dan contoh yang sempurna benar-benar dihayati, maka tamadun dan kemajuan yang dicapai itu hanya membawa kehidupan manusia mengalir ke tasik kecelakaan dan huru-hara. Sebaliknya, ahli fikir mempunyai akal fikiran yang waras dan pertimbangan yang saksama, maka tamadun yang kemajuan tadi merupakan jalan-jalan yang indah serta mudah pula menuju ke arah kesenangan dalam semua corak aspek kehidupan.
Biasa perkara ini tidak akan terlahir kecuali melalui agama dan wahyu ilahi sahaja. Maka kedua-dua tamadun itu berada dalam kejatuhan. Walaupun empayar dia besar. Pasti empayar dia besar. Kan? Daripada Iraq, Arab, saat tadi kan. Rom pun empayarnya besar. Daripada Eropah sampailah utara Afrika, dia punya empayar dia besar. Tapi semuanya ke arah kemerosotan. Lalu apa yang berlaku dekat semenanjung tanah Arab? Apa yang berlaku kat tanah Arab waktu tu? Semenanjung tanah Arab pada masa itu merupakan suatu kawasan yang tenang, jauh dari dan terpencil dari gejala-gejala dan huru-hara tadi. Huru-hara tadi yang berlaku dekat Parsi dan juga huru-hara yang berlaku dekat Rom, semenanjung tanah Arab ni terperuk. Kenapa terperuk? Kerana semenanjung tanah Arab pada ketika itu dan sekarang pun dia dipenuhi oleh padang pasir. Kan susah nak jumpa orang kat padang pasir. Yang jumpa pasir je lah, tak ada orang. Okey, jadi ia memang penuh dengan padang pasir dan keadaan ni yang jauh terpencil. Bangsanya langsung tidak merasai kemewahan. Bangsa Arab pada waktu tu tak rasa mewah pun. Sebab apa? Dia tak rasa macam mewahnya bangsa Parsi. Kan? Dia tak rasa mewah pun rasa seperti bangsa Rom. Okey. Yang boleh bangsanya langsung tidak merasai kemewahan dan kemajuan seperti Parsi yang boleh membawa mereka ke arah kerosatan dan keruntuhan akhlak, tidak pula mengagung-agungkan kekuatan tentera yang membolehkan mereka menjajah negara-negara di sekitarnya. Mereka juga tidak menganut falsafah dan ideologi yang beraneka ragam seperti Greek tua yang menyebabkan menjadi mangsa kepada gongengan dan khurafat. Tabiat semula jadi mereka ini tidak ubah seperti suatu bahan yang mentah yang belum pernah dilebur di mana-mana dapur dan corak, di mana-mana acuan seolah-olah terbayang di layar penghidupan mereka. Seorang manusia semula jadi yang bersih, mempunyai kemahuan yang kuat ke arah pembentukan manusia yang terpuji, yang mempunyai sifat-sifat amanah, pemurah, suka menolong dan bencikan kezaliman. Apa yang penulis nak maksudkan kat sini, bahawa bangsa Arab pada waktu itu pemikiran dia tak diterjemarkan lagi oleh pemikiran bangsa Parsi dan juga bangsa Rom. Mereka tak hidup mewah, duduk terperosok, terpecil. Tiba-tiba lahirnya seorang manusia yang mengubah keadaan bangsa Arab tu. Boleh faham tak? Orang bayang Rom dan Parsi ni ialah bangsa yang mewah, bangsa yang banyak duit. Keadaan orang Arab tu pada waktu itu duduk kat tempat terpencil dan miskin lah. Tak ada apa yang menunjukkan kemewahan melainkan tempat beribadat dia, iaitu Kaabah. Masa tu Kaabah dah ada lah. Okey, Kaabah wujud tu bila? Pandai pun jawab. Nabi Ibrahim lah. Zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Okey, belakang lagi. Apa yang mereka perlu hanyalah pengetahuan yang dapat menginari jalan-jalan ke arah tersebut, kerana mereka ini hidup dalam keadaan kejahilan yang gelap memekat. Kebanyakan mereka telah sesat untuk sampai ke arah kemanusiaan yang sebenar. Mereka membunuh anak perempuan kerana mahu menjaga maruah, membelanjakan wang yang banyak dengan harapan mahukan kemuliaan, dan berperang sama sendiri dengan tujuan mempertahankan kehormatan. Ini yang berlaku dekat zaman Arab, bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Apa yang berlaku? Dia bunuh semua anak-anak perempuan. Kerana bagi mereka anak-anak perempuan ni ialah orang yang hina. Dapat anak perempuan tu hina, dia nak anak lelaki. Pada zaman sebab itulah dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, kita gelarkan Arab ialah Arab Jahiliyah lah. Kita gelar sebagai Arab Jahiliyah. Membelanjakan wang yang banyak dengan harapan mahukan kemuliaan dan berperang sama sendiri. Perang antara kabilah-kabilah dekat Arab tu memang dah biasa berlaku pada zaman sebelumnya datang Nabi Muhammad. Segala-gala ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-198, wa in kuntum min qablihi laminad dhallin. Dan sungguhnya kamu sebelum hari ini adalah orang-orang di golongan yang sesat. Penegasan ini lebih merupakan keuzuran dan kemaafan bagi mereka daripada penghinaan ke atas mereka. Tunjukkan seolah-olah sebelum datang Nabi Muhammad, mereka ni hina. Mereka ni hina, tak ada panduan. Ini adalah memandangkan bangsa-bangsa lain telah menggunakan tamadun dan kemajuan mereka sebagai alat ke arah kerosakan. Sedangkan mereka ini sedar malah merancang sedemikian. Di samping semua ini, semenanjung tanah Arab dari segi kedudukan muka buminya pula terletak di tengah-tengah. Tengah-tengah Semenanjung tanah Arab kat tengah-tengah. Belah timur ada Parsi, belah barat ada Rom. Muhammad Al-Mubarak, seorang profesor Mesir, telah mengutarakan pendapat dengan katanya,
Orang yang memerhati dan memandang kepada bangsa Arab akan melihat bagaimanakah bangsa Arab boleh berdiri di masa silam di tengah-tengah kedua tamadun yang melebar kiri kanan. Di sebelah kirinya tamadun barat yang keterlaluan telah cuba menciptakan gambaran dan imej manusia dengan alirannya yang kering pucat, tidak berhias, tidak berjejas dengan hakikat keinsanannya. Di sebelah kanannya pula tamadun kerohanian dan kejiwaan yang melambung ke alam khayalan, seperti mana yang terdapat di India dan juga Cina dan sebagainya. Setelah kita dapat gambarkan hal keadaan bangsa Arab dan semenanjungnya sebelum Islam, juga hal keadaan bangsa-bangsa lain yang mengelilingi, maka mudahlah bagi kita menyingkap apakah hikmah-hikmah Allah mengutuskan Rasul di semenanjung tanah Arab itu. Dan bangsa Arab pula merupakan golongan pertama buat merintis jalan-jalan ke arah penyebaran obor seruan dakwah Islamiyah yang kini telah dianuti oleh umat manusia di seluruh pelosok alam. Wallahu a'lam. Kita akan sambung kemudian berkenaan tentang hikmah Allah memilih semenanjung tanah Arab sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setakat ini itu saja perbincangan kita. Mohon maaf atas segala kesilapan. Apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu atas kelemahan diri Ustaz sendiri. Hakikatnya kita semua adalah makhluk yang datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.